Time pergi okey, balik tak kembali. Okey. Ini bina jalan, yang ni antara lorong. Okey, lebar jalan 14 kaki. Dan tolong buat jalan ikut spek ladang yang betul. Jalan kena ada chamber. Jangan ikut timber punya spek atau jalan balak, sebab dia sementara saja. Jalannya rata. Okey. Kena ada parit sisi. Ni. Slope saja ke tepi supaya air dapat mengalir. Buat daripada awal. Jangan buat jalan lepas tu overlap lagi. Ini tak sampai 6 bulan dah berlubang-lubang. Dan satu lagi peringatan saya, kalau dah clear kawasan, kalau contoh nak tahu aliran air macam mana, kalau hari hujan, yang tuan-tuan rasa selamatlah tanpa kilat petir semua, masuk kebun pakai raincoat, tengok dekat mana aliran air paling banyak. Di situ kena tanda, kena buat parit dan juga kena pasang pembentung. Pergi waktu kering tak nampak. Okey. Yang ini dalam 100 kaki pun buat bumper. Perlu buat bumper untuk alirkan air daripada atas ni masuk ke sisi parit. Kalau tak jadi macam ni. Jalan ni jadi anak sungai. Tak lama boleh hancur. Alright, longkang jalan, parit ladang. Okey. Dan bagi kebun yang yang terpaksa jalan pada kawasan ban, contohnya tepi kolam, kena letak batu crusheran dulu. Batu chipping stone dulu. Aduh. No. Pelanggan yang dihormati. Scam. Okey. Batu chipping stone yang 6 inci ni sebagai lapik dahulu. Lepas tu baru crusheran. Kalau tabur crusheran saja dalam 6 bulan 8 bulan dia hilang. Lepas tu mula salahkan kuari bagi batu palsu. Okey. Ini contohlah. Kebun ni kecil je, 150 hektar. 150 hektar kecil. Dia yang besarnya 2-3 ekar. Tengok kat kedai dia cerita macam mana. Pasaran China pun dia pegang separuh. Okey, ini contohlah jalan. Okey, pastikan jalan yang dibina berfungsi. Kalau macam ni, dari segi keselamatan dan kelecehan kerja tu amat susah. Nak bawa motor pun lekat. Bayangkan time nak punggah hasil. Okey, mana yang ada duit, modal buat banglo dalam kebun, nak buat jalan, tolong dapatkan engineer yang bijak. Engineer ni sangat bijak. Dia buat jalan condong sebelah, parit sebelah sahaja. Dia dapat jimatkan kos. Kalau engineer lapar, dia akan buat kiri dan kanan. Siap tie lagi. Okey. Yang ni dah buat jalan terpaksa overlap. Nak repair balik, pergi bank rakyat, tekan lagi loan. Okey. Yang ini kena buat sum. Okay. Benda yang kita nak elak untuk jalan adalah kemalangan. Kalau terbalik, tak melibatkan kecederaan, kecacatan kekal ataupun kehilangan jiwa, tak ada masalah. Tapi kalau macam ni pun masalah. Sebab waktu pungut durian pukul 5-6 pagi dah kumpul, 7 dah siap grading, dah naik kereta, kena hantar pengumpulan hasil pukul 8. Sebab pukul 10 lori semua nak pergi dah ke KL, ke Singapura dan seluruh. Waktu tu kalau jalan tak elok, jadi benda-benda macam ni, nasib minta jauh lah. Okey. Yang ini contoh. Dah bersih ladang, mana nak buat jalan, macam mana nak buat anggaran. Kalau ada kemahiran AutoCAD, boleh buat mapping lot. Sukat supaya kita boleh tahu berapa anggaran keluasan kebun. Contoh, tuan-tuan nak pasang pagar.
Okey, daripada jarak kebun ni contohnya 400 meter keliling. So kalau dalam sebuah harga pun kontraktor pun tak boleh nak lari. Okey. Berapa dirian pokok, kolam besar mana, semua dah boleh dibuat. Kalau lari pun sedikit sahaja. Okey. Dan kategori kawasan kita bahagikan kepada dua. Rata dan landai di bawah 10 darjah, bercerun lebih 10 darjah. Kawasan berbukit. Okey. Kelebihan tanah rata pertama, mudah untuk mekanisasi, reka bentuk kena buat busut ataupun mounding, dan tumpuan paling utama yang perlu ditekankan adalah saliran. Okey, seterusnya teres. Lebar teres 12 ke 16 bergantung kepada tahap kecerunan. Reka bentuk slope ke dalam dan saliran longkang di dalam teres. Slope ke dalam tu maksud tu? Condong ke dalam. Okey. Yang ini masalah teres. Saliran tak lancar. Yang ini dia slope ke dalam, tak ada longkang, air bertakung. Dan ada yang buat teres rata, bila hujan air ni melintasi teres. Apabila air melintasi teres, teres akan runtuh. Okey, langkah pencegahan apa perlu dibuat? Macam ni tolong jangan buat. Memang air akan turun ni. Balik semula ke sana. Itu dia tanam kat tepi tu. Tak runtuh? Tak. Nanti saya masuk. Itu tak bukit tanah tambur tu. Okey, lagi satu. Tolong pastikan waktu buat teres kita tengok operator tu buat kerja. Jangan dia tambun sampah pada bawah teres ni. Tak sampai 6 bulan atau setahun boleh runtuh. Dia dah siap kerja, payment dapat, mana hubungan antara kontraktor dengan pekebun dah putus. Bila runtuh, nasib. Kita pun pelik, datang kebun tak ada kayu. Mana dia buat? Rupanya dia simpan dalam ni. 6 bulan lepas tu dah tunjuk. Runtuh satu persatu. Banyak berlaku. Okey. Yang ni contoh di Rauk. Kawasan berbukit berbatu, nak tanam juga, pecahkan batu. Okey, yang ini 1 tahun. Teres tak ikut spek, runtuh satu persatu. Okey. Apa perlu dibuat? Okey, yang kebun ni dia dah buat, tapi teres dia tak ikut spek. Dia tak ada longkang di dalam atau cerun ke dalam. Terpaksa overlap buat parit dan saliran. Kalau boleh, tak perlu buat kerja macam ni, buat dari awal sekaligus. Okey. Kena buat parit kita kuping. Kena parit ke dalam. Ramai yang kata merepek, kenapa nak buat parit dalam teres? Dekat teres saliran lancar. Bohong. Dia akan jadi luar lah. Ini contoh. Tak sampai setahun, satu persatu. Okey, laluan air dan punca runtuh. Senang saja. Kalau lalu dekat highway, kalau tak sibuk cuba panjat atas. Setiap teres ada longkang. Kenapa? Supaya air tak melintas teres ni dan mengakibatkan runtuhan. Sebab atas kawasan bukit pun terima air hujan, ada aliran air juga. Sampai ada orang ambil air bukit untuk minum, tadah bawah bukit. Siapa ingat Highland Tower tahun 1993? Highland Tower runtuh disebabkan apa? Aliran air di bawah tanah pada kawasan bukit. Okey. Yang ini asas ABC. Okey, sumber air. Antara air yang terbaik adalah air bukit. Kenapa? Air bersih. Air bersih lagi? Sejuk. Air daripada air bukit ni kaya dengan oksigen. Sebab air sentiasa bergerak. Okey. Air bersih, kotor belum tentu lagi. Sungai belakang ni air laju kan? Ni sungai apa?
belakang.